الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengacara Majlis, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Zainal Abidin, yang dihormati Tuan Ibrahim, Pengetua Blok Amanah, seluruh para pelajar, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah. Kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada akhir zaman. Dia punya mukadimah ya. Kita berada pada akhir zaman. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu riwayat, Ana akhir Rasul. Aku ni Rasul yang paling akhir. Wa antum, dan kamu semua akhir ummah. Umat yang paling akhir. Nabi SAW sebut pada satu hari kepada para sahabat, yang aku ni ialah Nabi yang paling akhir, dan kamu sekalian ini merupakan umat yang terakhir. Hadis itu nak menceritakan bahawa satu justification, satu penetapan bahawa tak ada Nabi dah selepas daripada Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan ada umat dah selepas umat Nabi Muhammad SAW. Maksud dia apa? Umat Nabi Muhammad lah yang akan berhadapan dengan akhir zaman. Sambung daripada hadis itu, Nabi SAW sebut, akan muncul di kalangan kamu Ad-Dajjal. Akan muncul di kalangan kamu Ad-Dajjal, dan tidak ada sebarang keraguan padanya. Sebab apa? Sebab Dajjal akan muncul pada akhir zaman, dan umat Nabi Muhammad itu ialah umat akhir zaman. Baik. Dalam umat akhir zaman Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, dia ada tanda-tanda kiamat. Ada tanda kiamat yang paling awal, dan akan ada juga tanda kiamat yang paling akhir. Tanda kiamat yang paling awal, kelahiran Nabi SAW itu sendiri merupakan tanda kiamat, dan itulah tanda kiamat yang paling awal. Dia panggil tanda kiamat kecil. Ya Allah, Sayyidina Muhammad. Dan jumhur ulama menyatakan bahawa tanda kiamat yang paling akhir nanti ialah akan keluarnya api daripada arah Yaman yang akan menghalau manusia seluruhnya untuk berhimpun di padang mahsyar. Itulah tanda kiamat, itulah perkara kiamat yang akan berlaku Musalli Muhammad yang paling akhir yang akan dihadapi oleh seluruh manusia. Faham saya? Okey. Boleh dekat tu? Ulama membahagikan tanda-tanda kiamat berdasarkan kepada apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi tak tahu bila nak kiamat. Datang malaikat Jibril jumpa kepada Nabi SAW dalam satu hadis yang sangat panjang yang dihimpunkan kepada kita. Ada di dalam Sahih Muslim dalam satu riwayat dengan matan yang berbeza, dalam satu lagi dengan matan yang berbeza dalam Sahih Bukhari. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawm ittala 'alaina rajulun
syadidu bayadus siyam, syadidu sawi sa'r la yura 'alaihi asarus safar, wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa dha'a kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ketika kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki yang sungguh putih pakaiannya, sungguh hitam rambutnya, dan tidak ada tanda-tanda perjalanan yang jauh padanya. Siapa tu? Malaikat Jibril. Lalu dia duduk di depan Nabi dan tidak ada pula di kalangan kami yang siapa pun yang kenal dengan dia. Lalu dia duduk di depan Nabi SAW. Lututnya bertemu dengan lutut Nabi SAW. Meletakkan dua tapak tangan di atas pahanya, kata sebagian ulama. Meletak atas tangan di atas paha Nabi, kata ulama bersopan yang duduk di depan Nabi SAW. Lalu dia pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam, wahai Muhammad. Nabi pun cerita tentang rukun Islam. Bis, sadaqta, kata dia, kamu benar. Wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun hairan. Dia yang tanya, lalu dia yang membenarkan perkataan Nabi itu. Pelik orang. Dia tanya soalan, bila Nabi jawab, dia pula kata ya. Gitu. Lalu subhanallah, dia kata, akhbirni 'anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman, wahai Muhammad. Lalu Nabi SAW pun cerita tentang 6 rukun iman. Habis Nabi cerita 6 rukun iman, akhbirni 'anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan, wahai Muhammad. Nabi pun cerita tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka taraha fa in lam takun taraha fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah itu melihat kamu. Habis 3 dah rukun yang ditanya. Masuk yang keempat, ya Muhammad, akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Apa Nabi SAW jawab? Al-mas'ulu 'anha bi'amis sa'il. Orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Itu membuktikan yang Nabi sendiri pun tak tahu tentang kiamat. Dia kata malaikat Jibril tahu, tapi malaikat Jibril pun tak tahu bila nak kiamat. Sebab ilmu kiamat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Nabi tahu apa? Disambung lagi soalan daripada malaikat Jibril itu kepada Nabi SAW. Akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat telah diberikan ilmu oleh Allah kepada Nabi untuk Nabi peringatkan umatnya. Lalu Nabi bagi 2 tanda kiamat dekat situ. Subhanallah, Nabi SAW kata apa tuan-tuan? Antalidal amata rabbataha. Kamu akan melihat seorang ibu melahirkan tuan-tuannya. Wa antaral hufatal uratal ali asyai yataqawwaluna fil bunyan. Dan kamu akan melihat orang-orang yang tidak memakai kasut, yang tidak memakai baju, yang miskin, berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Itu 2 daripada tanda kecil kiamat yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukaddimahnya. Lalu habis soalan tu, bertanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang tanya tadi ni? Lalu Umar pun menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul saja mengetahui. Dia berasa macam tahu dah, tapi tak berani nak angkat diri tinggi sikit daripada Nabi, melainkan menyerahkan keilmuan itu hanya kepada Nabi sebagai menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Allah dan Rasul saja mengetahui. Lalu Nabi SAW jawab, kata apa? Fa'innahu Jibril, sungguhnya itulah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Ulama membuat kesimpulan bahawa salih ala syahmat yang dinamakan sebagai rukun agama. Rukun agama terkandung di dalamnya, subhanallah, yang pertamanya rukun Islam. Soalan pertama dari malaikat Jibril. Yang keduanya rukun iman. Yang ketiganya ilmu tentang ihsan. Yang keempatnya subhanallah musalli ala sayyidina Muhammad, iaitulah tanda-tanda ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kiamat. Ini 4 benda yang duduk di dalam saya disebut sebagai apa? Rukun agama. Pentingnya menuntut ilmu tentang rukun Islam, pentingnya menuntut ilmu tentang rukun iman, pentingnya tahu tentang ihsan, penting juga pengetahuan tentang akhir zaman. Sebab apa?
kita ni umat Nabi Muhammad dipilih oleh Allah untuk duduk di satu tempat, di satu masa yang penuh dengan fitnah, yang para sahabat setiap hari bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat ni?" Para sahabat tu bertanya tentang kiamat kepada Nabi, bukan sebab mereka seronok nak pergi duduk waktu kiamat tu, sebab mereka takut mereka dipilih oleh Allah duduk pada zaman tu, dan harap sungguh-sungguh mereka jauh daripada zaman yang disebutkan oleh Nabi sebagai zaman fitan ataupun zaman fitnah. Dan subhanallah, Allah memilih kita yang berada sekarang ni untuk berada pada zaman itu. Hatta halimul hairan, kata ulama, sehingga orang alim, orang yang halim, orang yang ada ilmu pun kehairanan, tak reti nak timbang mana satu betul, mana satu salah. Diceritakan subhanallah dalam satu riwayat bagaimana Nabi SAW sebut fitnah yang berada pada akhir zaman ini seperti mana seekor semut yang hitam duduk di atas batu yang hitam pada malam yang gelap, yang kamu takkan nampak subhanallah semut tu. Itulah gambaran fitnah yang akan berlaku di akhir zaman, sampai kamu tak boleh nak timbang mana satu yang betul, mana satu yang salah. Dah faham tak tu? Ni takdir Allah pilih kita di zaman ni. Tuan-tuan, apa dalilnya? Mari kita tengok. Nabi sebut dalam riwayat Imam Ahmad tentang fasa-fasa akhir zaman. Cerita tajuk Dajjal kan tajuk akhir zaman. Dajjal duduklah akhir zaman tu. Nak bagi berasa sikit kita duduk zaman tu. Faham tak? Duduk rasa punya lambat lagi, tak apa dia tu. Faham tak? Nabi sebut tentang 5 fasa daripada kerasulan Nabi SAW sampailah seluruh umat akan dimatikan oleh Allah. Dan saya ingatlah, ada 2 ulama hadis, ada 3 ulama hadis. Saya merujuk kepada guru saya yang pernah membincangkan ataupun menulis di dalam kitab-kitab karangan mereka tentang umur umat. Bukan sekadar umat Nabi Muhammad saja, seluruh umat daripada zaman Nabi Adam, Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, semua seluruh Rasul, berapa panjang usia umat. Antaranya Imam As-Suyuti, antaranya Ibn Rajab Al-Hambali, sebenarnya Ibn Hajar Al-Asqalani. Orang yang mengaji hadis insya-Allah dia akan berjumpa dengan ulama-ulama yang masyhur ni. Berdasarkan kepada perkataan-perkataan Nabi berkaitan dengan usia manusia. Nabi SAW pernah sebut kalau Nabi Adam itu subuh, aku ini asar. Kalaulah dikira daripada kejadian manusia ni sampai hari kiamat tu, kata Nabi, aku ni asar. Maksud dia apa? Kiamat tu bila? Sehari dalam agama Islam ni tuan-tuan, dikira dia mula waktu mana? Waktu mana? Maghrib. Maghrib masuk hari baru. Maksudnya waktu Nabi SAW sebut tu, dia sendiri tu dah asar 1400 tahun yang lepas. Dan kita ni tuan-tuan dekat mana? Dekat Maghrib. Cerita. Faham? Baik. Banyak hadis-hadis yang sebut macam tu. Nabi sebut, aku dengan kiamat yang 2 jari. So dia bersalih ala Syekh Muhammad. Ulama sebut 2 perkara. Yang pertama, tidak ada perkara yang duduk di antara Nabi dan kiamat, melainkan Nabi itu sendiri dah dekat dengan kiamat. Maksud tak ada apa in between. Yang kedua, salih ala Syekh Muhammad, maksud kata apa? Terlalu hampir kiamat tu dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi ulama kira tuan-tuan sekalian, dan tuan-tuan tak wajib percaya. Tak wajib percaya. Tak wajib pun beriman dengan perkataan-perkataan ataupun perkiraan-perkiraan ulama tu. Mereka mengira-ngira sebagai peringatan untuk diri mereka dan sebagai peringatan kepada orang-orang yang belajar ilmu untuk kita buat persediaan. Faham tak? Mereka membuat kesimpulan yang lebih kurang sama, iaitulah tuan-tuan, setiap umat bersalih ala Syekh Muhammad daripada kelahiran Nabi, kelahiran Rasul dia sampai digantikan kepada Rasul yang baru, tidak lebih daripada 1500
1500 tahun. Dan saya sebut sekali lagi, tak percaya pun tak apa, percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Saya cuma melontarkan perbincangan ulama mengenai perkara tersebut. Tak ada siapa pun tahu bila nak kiamat. Faham tak saya? Tak lebih daripada 1500 tahun. Suyuti panjang sikit 1600 tahun. Tuan kira lah, dah ni kita 1, 4, 3, 5, 6, 7. Ustaz lepas 2 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu diambil daripada hijrah Nabi. Cuba diambil pula daripada kerasulan Nabi. Tambah lagi 13 tahun. Faham tak? Cuba pula diambil daripada kelahiran Nabi SAW. Tambah lagi 40 tahun. Lebih kurang betul. Maksud dia, mau tak mau tuan-tuan, memang kita duduk di hujung-hujung dan tanda-tanda memang duduk di depan mata-mata kita dah. Baik. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat Salih al-Syamad Imam Ahmad yang menceritakan tentang 5 fasa kehidupan. Fasa yang pertama, selepas kerasulan Nabi SAW, Salih al-Syamad Muhammad, Nabi sebut tentang fasa an-nubuwah. Fasa an-nubuwah. Fasa an-nubuwah ini hanya akan berlaku sekali dalam seluruh daripada kerasulan Nabi sampailah hari kiamat nanti, hanya akan berlaku sekali saja. Iaitulah waktu Nabi SAW kata apa? Aku bersama dengan kalian. Waktu Nabi dengan para sahabat, itu dia panggil fasa an-nubuwah. Fasa momen ketika yang sangat sempurna dan sangat cantik. Kita ni teringin sangat nak duduk zaman tu. Ini waktu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duk cerita tentang Nabi Allah, teringin nak duduk zaman. Tuan-tuan boleh bayang para sahabat Nabi ni sangat cantik. Cantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tengok wajah Nabi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat tengok wajah Nabi lah, tuan-tuan takkan lepas mata daripada tengok wajah Nabi. Para sahabat cerita, waktu kami duduk mengaji dengan Nabi SAW, duduk bersila di depan Nabi SAW, tengok wajah Nabi ni, semua orang macam terpaku. Semua duduk macam tunggul-tunggul kayu. Yang burung-burung boleh main duduk hingga atas. Sebab apa? Sebab terpakunya tengok wajah Nabi SAW yang sangat cantik. Allahumma salli alaihi wasallam. Kata seorang ulama, sallallahu alaihi wasallam, pasal apa waktu kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi Musa alaihi salam, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun bawa 50 daripada semayang, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Umatmu tak larang. 50 tu banyak sangat. Naik pergi jumpa Allah. Pergi naik lagi lah Nabi SAW. Minta, malu nak minta dengan Allah. Potong lagi 5. Turun pula. Nabi Musa kata apa? Umat kamu tak larat lah. Naik balik naik atas. Subhanallah. Naik berulang 9 kali sampai 35. Pak Long tu tak puas hati. Dia kata, subhanallah Ustaz, tiap kali saya dengar kisah Isra' Mi'raj ni, saya rasa gelisah, tak seronok Ustaz. Pasal apa? Pasal Nabi naik turun daripada 50, tinggal 5 Ustaz. Pasal apa? Nabi tak naik sekali je lagi Ustaz. Kalau Nabi naik sekali lagi, kosong pun tak payah sayang. Teruk sangat Pak Long tu pun kan. Tuan-tuan, saya ada Muhammad. Kata ulama, memang Allah nak bagi dekat umat Muhammad ni 5 cerita dia. Cuma Allah nak bagi gambaran yang pertamanya, kalaupun umat Nabi Muhammad ni buat 5 waktu sembahyang, tetap pahalanya Allah kira 50 yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, nak menunjukkan betapa sayang kasihnya Nabi SAW kepada umat dia. Dia concern pasal umat dia. Walaupun malu nak pergi jumpa dengan Allah, nak minta. Kalau kira hati Nabi 50 tu pun tak ada masalah. Tapi dia fikir umat dia tu, kesianlah dekat mereka, subhanallah. Tebal muka pergi jumpa juga dengan Allah. Minta pada Allah. Bersusah payah, subhanallah. Sebab dia sayangkan umat dia. Yang ketiga, kata ulama, Nabi Musa tu sendiri waktu tu, subhanallah, tak kuat melihat wajah Nabi SAW. Cari alasan supaya boleh berjumpa lagi, kemudian berjumpa lagi, kemudian berjumpa lagi. Sebab indah yang menatap wajah Nabi SAW.
Allahumma salli ala Muhammad. Teringin kita kata. Para sahabat untung dia bang. Boleh pegang tangan Nabi, boleh cium pipi Nabi, boleh peluk tubuh Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dengar tentang kisah Ukasyah yang saja cari alasan sekadar nak peluk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, siapa ni di kalangan aku nak tuntut apa-apa daripada aku? Saya, ya Rasulullah. Pasal apa? Hari tu waktu pergi perang pukul ni, kuda tu kena tubuh badan saya. Hari ni saya nak tuntut balik. Para sahabat dah bengar dah waktu tu. Dia ni buat cari pasal apa? Takkan dengan Nabi pula tutup macam ni, subhanallah. Ya, Nabi Muhammad. Nabi kata tak apa, biar dekat dia, dia darah dia. Baiklah dia, subhanallah. Pi sat bila tolong pi ambil sat tu, tongkat aku tu dekat rumah. Pi sampai dekat rumah. Baik jumpa Fatimah. Fatimah kata apa? Nak apa ni, subhanallah, nak tongkat. Pasal apa nak tongkat ni? Pasal tu ada orang nak resas kepada Nabi SAW. Nak balas balik pasal dulu pernah kena tubuh dia dengan tongkat Nabi SAW. Masya Allah, siapakah yang sanggup buat macam tu? Lari-larilah dua anak kecil ni, Masya Allah Rabbi. Nama Hasan dan Husain ni pergi di depan Nabi SAW. Umar kata, wahai ni Ukasyah, tak payah pukul Rasulullah, pukul aku ni. Wahai Umar, kamu tak ada pernah mengenal dengan aku. Itu hak dia. Mai pula Abu Bakar, semua orang dah menangis sebab Ukasyah nak pukul Nabi SAW. Mai pula dua orang ni, kalau orang lain tu semua tak nak kena mengenal dengan Nabi. Ni cucu darah dagingnya, pukul kami, ganti Rasulullah SAW. Dah Rasulullah kata apa? Ini hal aku dengan dia, kamu tak apa semua ni. Lalu subhanallah, dekat mana kamu kena pukul hari tu, waktu kena pukul ni, subhanallah, kamu tak pakai baju, saya tak pakai baju Rasulullah. Rasulullah perlu buka baju, lagilah orang marah. Lalu Nabi SAW buka baju, Masya Allah Rabbi, tanpa melengah masa, tanpa second thought. Dia terus pergi dekat Nabi SAW, peluk Nabi dan cium, Masya Allah Rabbi, kulit-kulit Nabi, perut Nabi SAW. Nabi biarkan saja dan Nabi bersaksikan semua para sahabat. Nabi berkata, orang ini akan bersama dengan aku dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, untung daripada dapat duduk dengan Nabi SAW. Untuk mereka dapat bersama dengan Nabi dan merasakan keindahan pemerintahan Nabi SAW. Waktu itu dia panggil fasa an-nubuwah. Saya ni tuan-tuan, kalau cerita tentang Nabi ni rasa tak puas. Teringat waktu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Abu Hurairah pergi berjumpa dengan Nabi, nak pergi rumah dia. Orang sampai ke rumah Nabi, tengok Nabi sembahyang dulu. Nabi tengah sembahyang dulu. Dalam hati Abu Hurairah kata apa? Rasulullah ni sakit mana? Kenapa Rasulullah sakit tak beritahu saya? Para sahabat ni dia sangat ambil berat tentang Nabi SAW. Nabi dia tunggu aja sampai Nabi selesai sembahyang. Habis Nabi sembahyang, kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Abu Hurairah tak melengah masa tanya Rasulullah, kamu sakit Rasulullah? Sakit tak? Kenapa sembahyang duduk? Rasulullah tengok wajah Abu Hurairah. Abu Hurairah tengok wajah dia. Aku tak sakit wahai Abu Hurairah, tapi aku lapar. Aku lapar wahai Abu Hurairah. Nabi lapar sampai sembahyang duduk. Laparnya Nabi ini sampai tak boleh berdiri sembahyang. Kasih Allah, kalau tak kerana yang tidak dijadikan seluruh alam, sallallahu alaihi wasallam, orang paling mulia di kalangan seluruh manusia itu Rasulullah SAW. Tapi lapar sampai tak mampu berdiri untuk sembahyang sebab nak bawa Islam yang dekat kita. Tak layak tak orang ni jadi orang yang paling kita kasih dalam hidup kita. Faham kan? Jabir bin Nabi mengadu waktu perang Khandaq. Apa sangat? Masing-masing pekat-ikat batu kat perut. Ambil kain serban, ambil batu, ikat kat perut. Nak bagi tak rasa lapar. Jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu dia orang lapar. Wahai Rasulullah, kami lapar, Rasulullah kami lapar, tak ada makan. Rasulullah tengok Jabir, Rasulullah nangis. Tak sanggup dia tengok umat dia lapar. Dia tak sanggup tengok umat dia susah. Dia tak cakap sepatah pun, melainkan dia angkat baju dia.
Jabir kemudiannya menangis. Sebab apa? Dia tengok kami hanya ada satu batu di perut kami, sedangkan perut Rasulullah batu demi batu diikat di perutnya, menunjukkan yang dia lebih lapar daripada kami. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti sekejap kepada saya. Alhamdulillah. Itu kisah zaman An-Nubuwah, zaman gemilang daripada seluruh zaman. Itulah zaman yang paling indah. Habis selepas kewafatan Nabi SAW, Nabi sebut pula tentang fasa yang kedua, yang disebut sebagai fasa khilafah ala manhaj An-Nubuwah. Khilafah, satu sistem pemerintahan ala manhaj, yang duduk di atas masalah ala zaman An-Nubuwah, seperti zamannya, seperti sistemnya kenabian. Jadi masalah al-zaman waktu itu, pemerintahan itu hampir sama dengan zaman Nabi SAW. Juga zaman paling indah. Zaman disebut sebagai zaman Khulafa Ar-Rashidin. Zaman 4 orang sahabat. Nabi sebut dalam riwayat yang lain 30 tahun. 30 tahun. Lakin, akan tetapi, daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, 30 tahun itu terkurang 6 bulan. Terkurang short 6 bulan. Maka kata ulama, termasuk dalam 30 tahun yang gemilang itu juga adalah di bawah pemerintahan Sayyidina Hasan, cucu kepada Nabi SAW, yang memerintah sekitar 6 bulan sebelum menyerahkan pemerintahannya kepada Sayyidina
Muawiyah. Khalas.